Berita utama pada 9 Jun 2021 bersama saya, Emily Juroti anak Peter, ingin menyampaikan tentang isu alam sekitar yang bertajuk pencemaran bau. Teruskan bersama saya untuk menyaksikan tentang berita ini. So, pada hari ini kita berada di tempat kejadian di mana pencemaran bau berlaku. As you can see, right here. Dan so tadi ada orang ambil sampah dan tak banyak sampah pada hari ini. And dekat sini dia sangat bau sebab hujan sudah turun. Yes, you can see it here. So kawasan sini dia sangat dekat dengan kawasan perumahan. Di belakang sana pun ada kawasan perumahan. So, sini. Berdasarkan video yang telah anda saksikan sebelum ini merupakan salah satu pencemaran bau yang berada di kawasan perumahan saya. Pencemaran bau merupakan satu perbuatan yang mencemarkan alam sekitar dengan bau yang tidak disenangi dan boleh memberi kesan negatif kepada haiwan dan manusia. Tarifan pencemaran yang lebih bermaklumat ialah Akta Kualiti Alam Sekitar Akta 1974 pernah menyatakan pencemaran ialah salah satu perubahan yang berlaku secara langsung ataupun tidak langsung kepada sifat fizik, kimia, biologi dan mana-mana sinaran alam sekeliling dengan melepaskan dan mengeluarkan serta meletakkan bahan buangan sehingga menjejaskan kegunaan-kegunaan faedah yang akan menimbulkan sesuatu keadaan yang lebih berbahaya kepada kesihatan dan keselamatan kepada manusia, haiwan dan tumbuhan. Punca yang pertama ialah penduduk di kawasan sekitar ini sangat suka membuang sampah merata-rata tempat. Seperti yang anda lihat pada video yang ditayangkan tadi, kita dapat melihat bahawa sampah berada di tanah dan tidak diletakkan di dalam tong sampah walaupun tong sampah sudah disediakan. Walau bagaimanapun, kita tidak dapat menyalahi sepenuhnya kepada umat manusia kerana saya percaya bahawa terdapat beberapa haiwan liar menyelokkan tong sampah tersebut untuk mencari makanan. Punca yang seterusnya ialah sistem peparipan yang tidak lancar dan tersumbat akan menyumbangkan pencemaran bau berlaku. Seterusnya, parit yang dipenuhi dengan sampah serap akan menyebabkan parit itu berbau busuk dan lagi teruk sekiranya banjir kilat berlaku. Sekiranya banjir kilat berlaku, parit tersebut tidak akan berfungsi dengan betul dan akan menyebabkan sampah serap itu berteraburan di jalan raya, kawasan perumahan setelah banjir kilat itu menyusut. Punca yang terakhir ialah ada segelintir penduduk di kawasan ini telah menternak ayam yang berdekatan dengan pagar utama mereka. Bau busuk najis ini sangat mengganggu keselesaan jiran mereka setiap kali beliau hendak keluar daripada rumah dan kadang-kala bau najis tersebut masuk ke dalam rumah. Hal ini disebabkan kerana tuan punya rumah itu jarang sekali mencuci najis ayam dia. Mari kita saksikan video di mana ayam itu terletak. Masalah pencemaran bau ini akan berlanjutan sekiranya semua pihak tidak bekerjasama untuk mencegah pencemaran bau semakin berleluasa. Berdasarkan video yang anda saksikan tadi, kita dapat melihat tidak hanya pencemaran bau yang berlaku tetapi kesihatan kita juga terjejas kerana haiwan perosak akan mendatangi kawasan seperti ini untuk mencari makanan. Selain daripada itu, apa yang kita takutkan di sini ialah haiwan tersebut boleh datang ke rumah kita tanpa kita sedari dan akan menyebabkan penyakit yang ada di dalam badan haiwan tersebut. Kesan pencemaran bau ini dapat mengakibatkan pencemaran udara berlaku. Hal ini kerana bau sampah yang datang daripada tong sampah itu
telah penuh dan pihak MBM lambat mengutik sampah tersebut. Berdasarkan kajian saya tadi, beberapa penduduk di kawasan persekitaran ini telah membuat aduan kepada pihak MBM kerana lambat mengambil sampah tersebut. Tidak hanya itu, penduduk sini juga membuat aduan kerana mereka terhidu bau yang sangat busuk daripada tong sampah itu. Bau tersebut telah masuk ke dalam rumah mereka dan membuat mereka tidak selesa seharian kerana menghidu bau tersebut. Kesan yang seterusnya ialah air tercemar kerana parit tersebut sumbat disebabkan dipenuhi oleh sampah seram. Parit yang tercemar itu kebanyakan datang daripada sisa makanan dan pampers bayi. Secara tidak langsung, ia telah menyebabkan parit tersebut berbau busuk dan parit tersebut tercemar kerana penduduk di sini gagal menjaga kebersihan parit tersebut. Kesan yang terakhir ialah akan berlaku pembiakan lalat. Lalat sangat suka pada kawasan yang berlongokkan sampah seperti kawasan pembuangan sampah. Keadaan ini sangat tidak sihat kepada penduduk setempat kerana lalat akan membiak dengan membesar dan akan membahaya kesihatan penduduk tersebut. Nyamuk akan membiak pada tempat yang ada air bertangkum sepertinya parit. Secara tidak langsung akan berlaku penyakit Aedes di kawasan perumahan tersebut sekiranya tidak dibersihkan daripada awal lagi. Lalat sangat bahaya kerana lalat akan membawa penyakit tersebut sekiranya lalat tersebut hinggap di makanan anda. Lalat akan membawa penyakit bawaan seperti demam paratipus, cherry beret, kolera dan lagi teruk sekiranya anda menghadapi conjunctivitis. Kesimpulannya, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan kawasan persekitaran kita kerana kita perlulah menjadi seorang manusia bertanggungjawab, berkata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bermaksud mematuhi peraturan sesuatu tempat yang didiami. Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya menjaga kawasan perumahan kita dan pastikan ia sentiasa bersih. Cadangan yang saya akan tujukan untuk membatasi isu pencemaran bau ini, yang pertama ialah kita hendaklah menguatkuasa undang-undang di seluruh Malaysia. Pihak berkuasa tempatan atau dikenali sebagai PBT diberi kuasa untuk mengawasi mana-mana badan swasta yang bertanggungjawab untuk mengutip sampah. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab bolehlah menghantar surat kepada PBT sekiranya pihak MBM gagal mengambil sampah pada waktu yang ditetapkan sehingga boleh menimbulkan bau busuk di kawasan perumahan tersebut. Cadangan saya yang seterusnya ialah kita perlulah mengadakan aktiviti kita semula. Bahan-bahan buangan seperti kertas, botol, plastik, kotak boleh kita semula. Aktiviti kita semula perlulah diadakan waktu kanak-kanak berada di bangku sekolah lagi. Secara tidak langsung kita perlulah mendidik budak-budak sejak kecil lagi agar mereka terbiasa untuk mengetahui semula bahan yang boleh dikita. Selain pada itu, pelajar digalakkan untuk menyertai program ini supaya longgokan sampah di tempat pembuangan sampah dapat dikurangkan. Selain pada itu, pihak sekolah perlulah menyediakan tong sampah 3R iaitu reduce, reuse dan recycle. Dengan ini, budak-budak akan terdedah cara bagaimana membuang sampah di tempat yang sepatutnya. Secara keseluruhan untuk berita pada hari ini, saya ingin menyimpulkan bahawa semua orang perlulah menyayangi dan memelihara alam sekitar. Kita dapat terhindar daripada melakukan apa-apa jenis pencemaran alam sekitar. Alam sekitar merupakan tanggungjawab semua orang agar sentiasa beringat antara satu sama lain untuk menjaga alam sekitar dan menyayangi alam sekitar. Itu saja laporan berita saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.